Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila binti Masli daripada Unit Pendidikan Khas 2. Hari ini saya ingin mengemukakan langkah-langkah penyampaian pengajaran dan pembelajaran dalam aktiviti musikal berdasarkan dokumen standard kurikulum pendidikan semakan tahun 2017 Pendidikan Muzik tahun 5. Sebagai rujukan, saya telah menyediakan rancangan pengajaran harian yang merangkumi langkah-langkah terperinci bagi aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Dalam RPH ini, saya telah menyusun objektif pembelajaran, pendekatan dan kaedah pengajaran dengan rapi untuk memastikan murid-murid dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Pembentangan saya hari ini akan membincangkan pendekatan, strategi dan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk dua aktiviti muzik utama iaitu nyanyian serta muzik dan gerakan. Objektif saya adalah untuk menjelaskan bagaimana pendekatan-pendekatan ini apabila dilaksanakan dengan berkesan bukan sahaja meningkatkan pemahaman murid terhadap muzik tetapi juga menggalakkan perkembangan kemahiran menakul, kreativiti dan keupayaan berfikir kritis. Kenapa penting untuk mengaitkan nyanyian dan gerakan dengan pengajaran muzik? Bukti daripada kajian pendidikan menunjukkan bahawa kaedah pengajaran yang melibatkan murid secara aktif seperti melalui nyanyian dan gerakan dapat meningkatkan pemahaman konsep serta mengembangkan pemikiran kritis murid. Bagi aktiviti pertama iaitu nyanyian, saya menggunakan beberapa pendekatan utama yang berasaskan bukti untuk mengoptimumkan pembelajaran murid. Pertama sekali, pendekatan harmoni, di mana murid dilatih untuk menyanyi dalam dua bahagian harmoni. Mengapa harmoni? Kajian mendapati bahawa penglibatan dalam aktiviti nyanyian harmoni dapat meningkatkan kemahiran berfikir analitikal kerana murid perlu mengenal pasti dan menyesuaikan suara mereka dengan suara orang lain dalam konteks muzik. Mereka tidak hanya belajar menyanyi tetapi juga belajar menganalisis bagaimana suara mereka berinteraksi dengan suara orang lain untuk menghasilkan harmoni yang sempurna. Pendekatan kedua ialah pendekatan kognitif. Dalam pendekatan ini, murid dilatih untuk mengenal pasti pitch dan tempo yang betul. Kajian oleh Gordon pada tahun 2007 menunjukkan bahawa latihan muzik yang melibatkan pengenalan pitch dapat meningkatkan kefahaman spatial dan kemahiran menyelesaikan masalah kerana murid belajar untuk mengenal pasti dan menyesuaikan nyanyian mereka dengan tepat. Pendekatan yang terakhir ialah pendekatan kinestetik. Dalam aktiviti ini, saya menggalakkan murid untuk menggerakkan badan mengikut irama lagu. Bukti saintifik menunjukkan bahawa aktiviti kinestetik bukan sahaja membantu murid mengingati lagu dengan lebih baik, tetapi juga mengaitkan irama dengan pergerakan fizikal yang menguatkan lagi ingatan dan pemahaman murid. Bagi memastikan pendekatan yang saya gunakan dapat dilaksanakan dengan berkesan, saya menggunakan beberapa strategi yang direka untuk menggalakkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Pertama ialah latihan suara yang memberi tumpuan kepada pengenalan pitch yang betul. Strategi ini bukan sahaja membimbing murid untuk menyanyi dengan tepat, tetapi juga mengajar mereka untuk menakul apabila pitch mereka tidak selari dan mencari cara untuk memperbaikinya. Kajian menunjukkan bahawa latihan yang melibatkan pengenalan pitch ini berkait rapat dengan pengaktifan bahagian otak yang bertanggungjawab untuk pemikiran analitikal dan logik. Strategi kedua ialah dinamika suara. Murid akan belajar mengawal suara mereka dengan variasi kuat dan lembut. Ini bukan sekadar latihan vokal, tetapi juga satu proses menakul tentang bagaimana dinamika boleh mengubah emosi dan maksud dalam nyanyian. Murid diajar untuk berfikir apakah perasaan yang cuba disampaikan melalui nyanyian ini dan bagaimana saya boleh mengekspresikannya melalui dinamika dengan suara saya. Akhir sekali, saya telah menggunakan strategi kerjasama. Strategi kerjasama dalam harmoni membolehkan murid untuk menyanyi dalam kumpulan, menyesuaikan suara mereka dalam konteks sosial dan mereka bukan sahaja berlatih untuk menyanyi tetapi juga belajar bagaimana untuk bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai matlamat yang baik. Ini memupuk kemahiran berfikir kritis dan menyelesaikan masalah secara kolektif dalam kalangan murid-murid. Sekarang kita akan masuk dalam langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran aktiviti nyanyian. Dalam langkah pengajaran bagi aktiviti nyanyian, saya akan bermula dengan set induksi. Murid akan diperkenalkan kepada lagu pendek dan diminta untuk meneka tempo lagu tersebut.
Set induksi ini berfungsi sebagai satu aktiviti untuk menakul yang membantu murid membuat hipotesis tentang tempo berdasarkan pengalaman pendengaran mereka. Mereka belajar untuk membuat jangkaan dan memperhalusi pendengaran mereka untuk menilai tempo muzik. Kemudian dalam langkah kedua, murid akan menjalani latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada pitch dan dinamika yang betul. Di sini, murid-murid bukan sahaja belajar untuk menyesuaikan suara dengan muzik, tetapi juga menilai dan memperbaiki kesalahan mereka sendiri melalui latihan. Mereka diajar untuk bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya boleh memperbaiki nyanyian saya? Ini adalah satu proses refleksi diri yang menggalakkan lagi peningkatan diri. Dalam langkah yang terakhir iaitu sesi penutup, saya akan menyoal murid tentang kepentingan menyanyi dengan pitch dan tempo yang betul. Soalan-soalan ini direka untuk menggalakkan mereka berfikir tentang bagaimana dan mengapa pitch dan tempo memberi kesan kepada kualiti nyanyian. Aktiviti reflektif ini adalah penting untuk melatih kemahiran menakul dalam pemikiran mereka. Untuk memberikan gambaran yang lebih praktikal, kita akan menjalankan simulasi ringkas. Saya akan memainkan sebuah lagu dan murid-murid diminta untuk meneka tempo lagu tersebut. Aktiviti ini bertujuan untuk melatih telinga murid-murid untuk mengenali tempo dan membuat jangkaan. Ini melibatkan kemahiran menakul di mana murid-murid perlu menganalisis tempo muzik berdasarkan bukti yang murid-murid dengar. Vokal Adiwira. Kita lupa berbuat baik sentiasa. Gagal sekali jangan terus kecewa. Tanam azam semangat wajah. Yakin dirimu, teguh berdiri. Jadilah bantuanmu walau di mana sahaja, tanpa mengira bangsa demi negara tercinta. Genggam erat tanganmu masih lagi ku terasa. Engkaulah Adiwira jadi sanjungan semua. Baiklah, berdasarkan lagu tadi yang bertajuk Adiwira, murid-murid perasan tak dekat dalam lagu tadi, dekat tengah-tengah tu lirik dia jadi lambat. Okey, saya nak kamu semua buka buku muka surat 71 dan kamu semua tengok baris nombor 3. Kalau kamu tengok kat situ, andarte dan tempo dia ialah 96. Okey, kalau ke atas tempo dia berapa? Allegro iaitu 144. Itulah perubahan tempoh dalam satu lagu. Jadi kalau murid-murid tengok dekat Yakin Dirimu jadi lambat berdasarkan lagu yang kita dengar tadi. Betul tak? Okey, mudah bukan? Baiklah, sekarang kita telah masuk dalam aktiviti yang kedua iaitu aktiviti muzik dan gerakan. Dalam aktiviti ini saya akan menggunakan pendekatan constructivities, di mana murid dilibatkan secara aktif dalam mencipta pergerakan berdasarkan rentak dan tempo muzik yang didengar. Aktiviti ini melatih murid untuk menakul tentang bagaimana muzik boleh diterjemahkan ke dalam pergerakan fizikal. Kenapa ini penting? Kajian menunjukkan bahawa pengajaran yang melibatkan pergerakan fizikal dapat meningkatkan kefahaman konsep muzik serta pemikiran spatial. Selain itu, pendekatan kolaboratif juga digunakan untuk melibatkan murid dalam kerjasama kumpulan. Mereka akan merancang dan melaksanakan pergerakan secara bersama. Kajian menunjukkan bahawa kerja secara berkumpulan menggalakkan murid untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan belajar untuk melihat masalah dari pelbagai sudut pandangan. Akhir sekali, pendekatan yang saya gunakan dalam aktiviti muzik dan gerakan ialah pendekatan kinestetik. Pendekatan kinestetik ini digunakan untuk mengaitkan pergerakan badan dengan muzik. Ini bukan sahaja membantu murid memahami tempo dan meter muzik, tetapi juga membina kemahiran berfikir kritis tentang
bagaimana pergerakan mereka sesuai dengan muzik yang dimainkan. Baiklah, untuk strategi pengajaran dalam aktiviti muzik dan gerakan, saya telah menggunakan beberapa strategi pengajaran untuk memastikan murid dapat belajar secara aktif dan kritis. Antaranya ialah strategi latihan pergerakan berstruktur bermula dengan meter 2-4. Kenapa saya guna meter 2-4? Kerana meter ini lebih mudah difahami. Latihan ini memerlukan murid untuk berfikir tentang pola pergerakan yang sesuai dengan tempo muzik. Murid-murid bukan sahaja belajar bagaimana untuk bergerak, tetapi juga menakul bagaimana tempo muzik memberi kesan kepada pergerakan. Seterusnya, strategi yang kedua ialah strategi pembelajaran berasaskan permainan. Strategi ini memperkenalkan elemen-elemen keseronokan dalam pembelajaran. Kajian menunjukkan strategi ini boleh meningkatkan motivasi dan pengekalan pengetahuan dengan menyertai permainan muzik seperti bergerak dalam formasi bulatan atau segitiga. Murid belajar untuk berfikir kreatif tentang bagaimana pergerakan mereka boleh sesuai dengan muzik yang dimainkan. Akhir sekali, murid-murid diberi kebebasan untuk mencipta pergerakan spontan. Ini melatih murid untuk menakul secara kreatif di mana murid-murid diminta untuk mengaitkan pengalaman mereka dengan muzik secara real time dan menghasilkan gerakan yang sesuai. Baiklah, sekarang kita telah sampai pada langkah-langkah penyampaian, pengajaran dan pembelajaran untuk aktiviti muzik dan gerakan. Langkah yang pertama dimulakan dengan set induksi, di mana murid-murid diperkenalkan kepada meter 24 dan 34 melalui dua lagu yang dimainkan. Murid-murid perlu menakul tentang bagaimana meter berbeza memberi kesan kepada pergerakan mereka. Bagi langkah kedua iaitu latihan pergerakan, murid dibahagikan kepada kumpulan untuk merancang formasi pergerakan seperti bulatan atau segitiga. Aktiviti ini membantu murid-murid untuk belajar menakul tentang ruang, tempoh dan pola pergerakan sambil bekerjasama dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Dalam langkah terakhir, saya akan menutup sesi dengan menyoal murid tentang perbezaan antara meter dan bagaimana tempo mempengaruhi pergerakan mereka. Ini adalah aktiviti refleksi yang menggalakkan murid untuk berfikir secara mendalam tentang pengalaman mereka dan mengaitkan muzik dalam gerakan. Untuk simulasi muzik dan gerakan, kita akan menjalankan satu aktiviti pergerakan spontan. Saya akan memainkan sebuah lagu dengan meter 3-4 dan murid-murid semua perlu membuat pergerakan yang sesuai dengan tempo meter tersebut. Selepas simulasi ini, kita akan berbincang bersama-sama tentang bagaimana murid-murid semua membuat keputusan mengenai pergerakan murid-murid. Apakah yang murid-murid fikir apabila mendengar muzik tersebut dan bagaimana murid-murid menterjemahkan muzik ke dalam pergerakan. Ini adalah satu proses menakul di mana murid-murid membuat keputusan berdasarkan bukti yang mereka terima melalui pendengaran muzik. Baiklah, sekarang saya sendiri akan melakukan simulasi muzik dan gerakan secara spontan dengan menggunakan lagu meter 3-4. Berdasarkan video yang kita tonton sebentar tadi, sebenarnya terdapat banyak manfaat daripada aktiviti muzik dan gerakan ini. Pertama, ia membantu memperhalusi kemahiran mendengar murid, terutamanya dalam mengenal pasti perubahan tempo atau nada muzik. Selain itu, aktiviti ini juga meningkatkan kesedaran murid terhadap pergerakan dan posisi badan mereka, yang membolehkan murid-murid lebih sedar akan gerak-geri mereka ketika muzik dimainkan. Baiklah, sekarang kita sudah sampai ke penghujung. Sebagai kesimpulan, pendekatan yang digunakan dalam kedua-dua aktiviti ini membantu murid menakul secara kritis tentang muzik. Dengan menggunakan strategi pengajaran yang berasaskan bukti seperti nyanyian harmoni dan pergerakan kinestetik, murid-murid dapat membina kefahaman mereka tentang konsep-konsep muzik melalui pengalaman langsung. Pendekatan-pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman muzik, tetapi juga dapat membina kemahiran berfikir secara kritis, kerjasama secara berkumpulan dan menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih.